Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Idahar bin Zulkifli. Pada hari ini insya-Allah kita akan berkongsi tentang satu poin, iaitu 5 tingkat pendengar ataupun 5 level pendengar. Dan kita semua tahu bahawa ilmu itu penting dalam hidup kita. Dan kerana ilmu itu adalah dia sang pencerah, dia mencerahkan minda kita daripada gelap gelita. Dia akan membawa kita keluar kepada kecerahan. Dan ilmu itu akan memberi kita konsep berfikir. Ilmu itu akan juga menjadi latar fikir untuk kita. Oleh itu ilmu sangat penting. Dan channel selain daripada membaca buku, channel ataupun saluran untuk kita mendapatkan ilmu adalah dengan melalui bengkel, kuliah, program, seminar, badan buku, perbincangan dan sebagainya. Dan semua itu whatever branding ataupun apa juga penjenamaan yang kita bagi kepada sesi untuk berkongsi ilmu itu, kita namakan ini sebagai majlis ilmu. Dan insya-Allah majlis ilmu itu akan mendapat berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adanya majlis ilmu akan adanya hadirin ataupun peserta. Namun bukan oleh kerana pelbagai jenis peserta, bukan semua ilmu itu akan menghasilkan buahnya. Ia bergantung kepada peserta itu sendiri. Dan pada hari ini, seperti yang kita sebutkan tadi, kita nak cerita tentang 5 tingkat pendengar ataupun 5 jenis pendengar. Dan hasil ilmu itu akan diperolehi berdasarkan di manakah duduknya pendengar tersebut. Baik, kita boleh pergi ke sesi whiteboard di sini insya-Allah. Okey. Sekarang kita pergi pada sesi whiteboard kita. Tingkat yang pertama, pendengar yang pertama yang hadir dalam majlis ilmu yang kita senaraikan tadi, yang pertama sekali adalah mereka terdiri daripada orang yang terpaksa. Itu tingkat pertama pendengar. Mereka terpaksa kerana mereka terikat dalam satu institusi. Contohnya institusi keluarga, yang mana mungkin anak itu terpaksa untuk hadir satu program sebab mak ayah dia suruh anak dia hadir. Mak ayah dia bayar fee dan anak dia kena hadir. So anak tu datang dengan terpaksa. Ataupun seseorang itu terikat dalam institusi pekerjaan mereka, seperti kerja kerajaan, tak kira sama ataupun kerja swasta, dan majikan mereka telah menyediakan latihan khas untuk pekerja-pekerja ini, dan pekerja tersebut terpaksa untuk mengikuti latihan yang disediakan. Dan mereka pergi dalam keadaan terpaksa tanpa rela hati. Dan pada ketika ini sebenarnya, jika itulah niat mereka daripada mula program majlis ilmu hingga akhir majlis ilmu, maka secara asalnya saya boleh katakan mereka tidak akan dapat ilmu tersebut sekalipun mereka faham dan mereka tidak akan amalkan. Level kedua untuk pendengar, tingkat pendengar ataupun level pendengar adalah pendengar yang fokusnya pada kosmetik. Kali ini berbeza dengan level 1. Pendengar kosmetik, dia datang ataupun hadir ke majlis ilmu tersebut dengan rela hati. Dia nak datang. Tetapi satu masalah, dia datang ke majlis ilmu tersebut berdasarkan ukuran dia atas penglihatan dia, kosmetik satu-satu benda itu. Dia nak tengok, oh cantiknya ustaz tu, oh handsomenya ustaz tu. Dia nak tengok sama ada ramai tak orang datang dalam majlis ilmu. Ramai orang, dia akan ikut. So just follow the crowd. Ataupun dia nak tengok ustaz tu pandai buat lawak dan sebagainya, sebab dia akan melihat kepada kosmetik. Sebab itu ukuran orang kosmetik itu dia satu segi sangat bahaya. Kerana orang kosmetik akan mengangkat value kosmetik dan dia akan menurunkan value sebenar ilmu. Dia akan menurunkan nilai sebenar ilmu. Dia fokus kepada kosmetik sahaja. Dan kalau dia pergi, biasanya orang kosmetik pergi ke ceramah, ke ustaz, contohnya ustaz yang biasa buat lawak, maka kalau kita tanya apa yang bestnya tentang ceramah tersebut, maka dia kata bestnya adalah sebab ustaz tu pandai buat lawak, dan dia akan ulang cerita semula lawak-lawak yang telah dibuat oleh ustaz tersebut. Dan bagi dia itulah nilai ataupun value majlis ilmu tersebut. Dan sedar tak sedar mereka masih lagi di peringkat kosmetik. Dan malang sekali apabila mereka masih di peringkat kosmetik, sebenarnya mereka masih belum menghargai dan mereka tidak menghayati ilmu itu sendiri. Dan sekali kita boleh katakan bahawa dia tak dapat pun ilmu, tak faham pun ilmu itu, cuma suka untuk mengikut majlis itu. Rela hati tapi masih lagi bukan ukuran yang sebenar. Dan ini adalah konsep yang dikatakan sebagai konsep popularity. Dia melihat kepada satu benda yang menjadikan satu benda itu popular. Konsep luaran, fasad, perkara yang boleh dilihat mata dan sebagainya. Baik. Dan selepas pendengar yang level kedua, aras kedua,
Dan lebih baik dia akan pergi pada level ketiga, itu arus yang lebih baik lagi, itu pendengar yang mula melihat substance. Mula melihat substance atau mula melihat kepada isi. Dia tak kisah lagi kepada konsep kosmetik, sama ada ustaz tu pandai buat lawak ke, ustaz tu membosankan, tidak membosankan, dia tak kisah lagi. Sebab kerana itu dia telah mula menilai value besar sebesar, yang paling besar, value yang sebenarnya adalah substance ataupun ilmu itu sendiri. Value yang sebenar ataupun nilai sebenar bagi mereka ini adalah substance, ilmu itu sendiri. Dia tidak lagi melihat pada faktor-faktor kosmetik untuk membolehkan dia nak pergi ke pada untuk ataupun menyertai satu-satu majlis ilmu. Dan di sinilah datangnya kebenaran. Mereka mula faham, dapat ilmu, dan mereka faham ilmu tersebut. Kalau dia pergi majlis ilmu, kalau kita tanya dia apakah yang dia faham, dia akan boleh cerita semula pada kita apa yang dia faham daripada majlis ilmu tersebut. Baik, kita pergi kepada tingkat yang keempat. Sebab kerana untuk level yang ketiga ini, walaupun dia faham tetapi dia belum lagi pergi kepada level keempat. Kadang-kadang itu level keempat ni adalah dia faham, sudah faham ilmu yang sebenarnya, dia sudah mula memberi nilai kepada ilmu yang sebenar, dan dia juga akhirnya menjadi seorang pengamal, iaitu orang yang mengamalkan ilmu. Ramai orang yang duduk kat sini, dia faham ilmu, dan kalau kita minta dia bercerita, dia boleh bercerita ilmu satu persatu, dia boleh cerita, tetapi dia belum lagi sampai kepada peringkat pengamal. Baik, naik satu anak tangga, apabila seorang itu sudah mula menjadi seorang pengamal, dia telah dudukkan diri dia di level yang keempat, pendengar. Baik, tetapi belum cukup lagi. Okey, kerana mengamalkan saja belum cukup lagi, kerana Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kita semua, balighu anni walau ayat, sampaikan daripada aku walaupun sepotong ayat. Maka dengan itu, seorang pengamal mestilah naik ke tangga yang kelima, iaitu dia mesti menjadi seorang penyampai. Jadi seorang penyampai. Dan ramai orang akan bercakap, saya tak pandai public speaking, so saya tak boleh berceramah, saya tak boleh mengajar kuliah, saya tak ada ilmu macam ustaz. Tapi apa yang kita ada, Nabi kata balighu anni walau ayat, sampaikan daripada aku walaupun sepotong ayat sahaja. Maka atas dasar kefahaman kita terhadap hadis ini, maka apa jua ilmu kita dapat, banyak ke sikit, ada ilmu yang kita dapat, kita mesti sampaikan ilmu kita. Dan kalau orang tu tidak boleh public speaking, maka saya cadangkan pada mereka, kita boleh buat personal speaking. Kita boleh cakap dengan ahli keluarga kita, kita boleh cakap personal speaking dengan sahabat-sahabat kita, kita boleh personal speaking dengan mungkin ayah dan ibu bapa kita, dan kita boleh buat personal speaking dengan siapa saja yang kita mampu dalam lingkungan kemampuan kita, atau mereka yang dalam lingkungan kita, dalam our circle. Jadi apabila kita sampai kepada peringkat penyampai, maka kitaran ilmu itu insya-Allah akan jadi baik. Kita jadi pengamal, kita faham ilmu, kita faham substance, kita jadi pengamal, dan kita akan jadi penyampai. Maka ilmu itu akan berkitar, ilmu itu akan tersebar luas insya-Allah. Maka itu sajalah perkongsian kita pada hari ini tentang 5 tingkat pendengar. Dan jika kita faham semua ini, insya-Allah kita cuba untuk meletakkan diri kita bermula. Kalau kita bermula di sini, kita hendak cuba untuk meningkatkan diri kita jadi substance, pendengar substance, kemudian jadi pendengar yang mengamalkan, kemudian kita menyampaikan. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam sesi yang berikutnya.